Kuli Ugut, Speaker Dewan Rakyat. Anwar terus gagal jadi Perdana Menteri, kata Mahathir. Bergaduh sesama sendiri, akhirnya pemimpin UMNO bersuara. Semua MP dapat surat cinta dari Kuli. Tokoh veteran UMNO Tengku Razaleigh Hamzah tidak akan turut serta dalam perbahasan Belanjawan 2021 selagi Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun tidak membenarkan keabsahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional dibuktikan. Dia yang juga Ahli Parlimen Gua Musang menyampaikan hasrat itu kepada Azhar menerusi sepucuk surat bertarikh 19 November yang antara lain mengkritik keengganan Azhar membenarkan usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin. Memandangkan keabsahan kerajaan belum ditentukan, saya terikat dengan nurani dan sumpah saya dan maka tidak dapat turut serta dalam perbahasan belanjawan, kata Kuli dalam surat itu. Dia turut memberi peringatan berkenaan rasuah politik dalam usaha membantu kerajaan untuk terus berpaut kepada kuasa. Untuk turut serta dalam Dewan Rakyat dalam soal belanjawan tanpa terlebih dahulu menunjukkan keabsahan Perdana Menteri dan menterinya adalah untuk menjejaskan satu prinsip penting perlembagaan yang akan membawa kesan serius kepada usaha menegakkan perlembagaan kita, kedaulatan undang-undang dan kemungkinan amalan rasuah politik untuk mengekalkan kuasa. Pada pandangan saya, rasuah politik boleh disifatkan sebagai duri dalam daging yang akan memusnahkan sistem demokrasi berdasarkan perlembagaan dari dalam. Pandangan umum adalah rasuah politik dan wang memusnahkan jiwa negara dan sistem politik kita, katanya. Surat itu adalah respons kepada kenyataan Azhar bulan lalu bahawa dia tidak boleh membenarkan usul undi tidak percaya terhadap kerajaan mendahului usul yang dibawa kerajaan. Kenyataan itu selepas Tengku Razaleigh menghantar surat kepadanya bertarikh 25 September untuk menggesa Azhar membenarkan usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin dibahaskan di Dewan Rakyat. Dalam responsnya, Azhar turut mencadangkan agar Tengku Razaleigh berunding dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Taqiyuddin Hassan agar usul tersebut dibentangkan. Dalam surat terbarunya, Tengku Razaleigh menyangkal cadangan itu. Pada pandangan saya, Menteri Undang-Undang tiada apa-apa peranan dalam menentukan sama ada usul undi tidak percaya boleh dibentang atau tidak. Cadangan bahawa perkara sepenting itu tertakluk kepada persetujuan menteri tidak selari dengan perlembagaan dan pelanggaran serius terhadap autonomi dan kebebasan Dewan Rakyat daripada sebarang bentuk kawalan eksekutif, katanya. Dalam surat itu, Tengku Razaleigh tidak membayangkan sama ada dia akan menyertai undian belanjawan atau tidak, walaupun tidak akan menyertai perbahasannya. Bagaimanapun, gesaannya terhadap usul undi tidak percaya terhadap sebuah kerajaan yang cuba mengelakkannya bukanlah sesuatu yang baik untuk Muhyiddin. Pada masa ini, Presiden Bersatu itu mempunyai sokongan 112 daripada 222 ahli parlimen. Namun hanya ada 220 ahli parlimen pada masa ini berikutan kematian seorang ahli parlimen kerajaan dan seorang ahli parlimen pembangkang. Tanpa sokongan Tengku Razaleigh, jumlah sokongan yang dimiliki Muhyiddin tinggal 111 orang. Pada masa sama, sejumlah ahli parlimen UMNO yang merupakan sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional turut mengkritik Belanjawan 2021 dan membayangkan tidak semestinya akan menyokongnya. Pengundian Belanjawan 2021 akan berlangsung paling awal pada 26 November ini. Jika semua ahli parlimen hadir dan undian dibuat berdasarkan parti, kehilangan sokongan dua ahli parlimen kerajaan sudah cukup untuk menggagalkan Belanjawan 2021. Undian itu juga amat penting buat Muhyiddin kerana ia juga boleh dikira sebagai undi percaya terhadapnya. Dr. Mahathir Mohamad berkata, Presiden PKR Anwar Ibrahim masih gagal menjawat tugas sebagai Perdana Menteri walaupun sebelum ini mendakwa mempunyai majoriti untuk menubuhkan kerajaan persekutuan. Bekas Perdana Menteri itu berkata, rakyat tahu selepas Anwar bertindak mengetepikan beliau dan kumpulannya untuk terlibat sama dalam usaha menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional, pentadbiran negara pimpinan Muhyiddin Yassin masih bertahan di Dewan Rakyat. Apa yang berlaku ialah Muhyiddin masih dapat 112 sokongan ahli parlimen dan tidak dapat dijatuhkan semasa perbahasan berkenaan pelucutan jawatan. Ini bermakna Muhyiddin menang dan kekal sebagai Perdana Menteri. Anwar kalah dan tidak jadi Perdana Menteri. Saya dan kumpulan saya ditolak Anwar kerana dia sudah dapat jumlah sokongan mencukupi. Tetapi kita semua tahu Anwar masih tidak dapat jadi Perdana Menteri, katanya dalam kenyataan. Pada September, Anwar mendakwa
mendapat sokongan dan majoriti kukuh serta meyakinkan daripada ahli parlimen sebagai parti untuk menubuhkan kerajaan baru yang majoritinya merupakan wakil rakyat Melayu dan Islam. Istana Negara bagaimanapun berkata, Anwar sekadar mengemukakan jumlah ahli Dewan Rakyat yang didakwa memberi sokongan kepada beliau tanpa mengemukakan senarai nama bagi mengukuhkan dakwaan itu. Mahathir berkata, beliau sendiri menyokong usaha Pakatan Harapan untuk menjatuhkan Muhyiddin, namun gabungan yang diketuai Anwar itu enggan menerima penyertaan beliau. Usaha untuk tumbangkan Kerajaan Perikatan Nasional diteruskan Pakatan Harapan. Pihak saya dan penyokong bersetuju untuk menyertai usaha ini, tetapi Anwar tolak sama sekali penyertaan saya. Jika saya ditolak, penyokong saya tidak akan menyertai cadangan ini, katanya. Bahkan katanya, Anwar turut menolak cadangan amanah dan DAP yang mahukan beliau kembali menjawat tugas sebagai Perdana Menteri untuk tempoh 6 bulan sebelum menyerahkan jawatan itu kepada Anwar. Tetapi Anwar tolak. Anwar tidak mahu saya terlibat sama sekali. Pengakuan saya untuk serah jawatan kepada Anwar selepas 6 bulan tidak diterima atau dipercayai, katanya. Sudah mula bibit-bibit menyerang sesama kita. Perbuatan menyerang sesama sendiri menerusi media sosial dan di lapangan satu perkara yang tidak baik bagi UMNO. Ahli Majlis Tertinggi MT UMNO, Dato' Arman Azhar Abu Hanifah berkata, selaku pemimpin muda, beliau mengingatkan pemimpin parti itu, musuh sebenar mereka ialah Pakatan Harapan. Saya lihat kebelakangan ini kita mula serang sesama kita di sosial media dan di lapangan. Bagi saya, ini satu perkara yang tidak baik buat parti UMNO jika berterusan berpanjangan. Selaku pemimpin muda dalam UMNO, saya mengambil pendekatan untuk mengingatkan antara satu sama lain bahawa musuh utama dan nyata kita ialah DAP dan gabungan Pakatan Harapan. Sudahkah kita lupa selama 22 bulan Pakatan Harapan jadi kerajaan, apa yang kita lalui? Bantuan rakyat dikurangkan, penjawat awam dikurangkan dan subsidi rakyat dikurangkan, katanya dalam kenyataan kepada media. Malah, tegas Ketua UMNO bahagian Subang itu, ada bantuan rakyat yang diperkenalkan zaman Kerajaan Barisan Nasional telah dimansuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Katanya, sudahkah pemimpin UMNO lupa gerakan Pakatan Harapan di peringkat antarabangsa seperti ISAT, bantuan e-wallet RM30 dan sebagainya. Namun, kata Arman, apa yang menyedihkan, serangan dalaman UMNO semakin rancak tanpa disedari perbuatan itu hanya akan merugikan parti. Rakyat kini sedang menilai parti kita. Jika kita masih dengan budaya tidak sihat ini, saya risau pilihan raya umum ke-15 nanti, rakyat akan hukum UMNO sekali lagi. Allah berikan peluang kedua kepada kita agar perbaiki kelemahan parti. Tetapi, jika kita tidak bersyukur pada nikmatnya, tidak mustahil Allah akan tarik semula nikmat yang diberikan. Saya dengan rendah diri, mohon pada semua kepimpinan, ahli parti dan pendukung parti untuk hentikan serangan dalaman dan fokus pada musuh utama kita, iaitu Pakatan Harapan, katanya. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendedahkan semua ahli parlimen telah diberikan surat cinta daripada Tengku Razaleigh Hamzah yang mengajak mereka supaya menyokong isu undi tidak percaya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Di meja semua ahli parlimen ada surat cinta dari YB Tengku Razaleigh, ahli parlimen Barisan Nasional Gua Musang, untuk ketengahkan isu undi tidak percaya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Penolakan datang dari ahli parlimen kerajaan sendiri. Belanjawan akan diundi pada Khamis. Apa pandangan rakan-rakan? Soalnya dalam satu hantaran di Facebook. Sebelum ini, tokoh veteran UMNO itu memaklumkan bahawa dirinya tidak akan turut serta dalam perbahasan Belanjawan 2021 selagi Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun tidak membenarkan keabsahan Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional dibuktikan. Dia yang juga ahli parlimen Gua Musang menyampaikan hasrat itu kepada Azhar menerusi sepucuk surat bertarikh 19 November yang antara lain mengkritik keengganan Azhar membenarkan usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin. Dia turut memberi peringatan berkenaan rasuah politik dalam usaha membantu kerajaan untuk terus berpaut kepada kuasa. Surat itu adalah respons kepada kenyataan Azhar bulan lalu bahawa dia tidak boleh membenarkan usul undi tidak percaya terhadap kerajaan mendahului usul yang dibawa kerajaan. Kenyataan itu selepas Razaleigh menghantar surat kepadanya bertarikh 25 September untuk menggesa Azhar membenarkan usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin dibahaskan di Dewan Rakyat. Dalam responsnya, Azhar turut mencadangkan agar Razaleigh berunding dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Taqiyuddin Hassan agar usul tersebut dibentangkan. Dalam surat terbarunya, Razaleigh menyangkal cadangan itu dan berkata, Menteri Undang-Undang tiada apa-apa peranan dalam menentukan sama ada usul undi tidak percaya boleh dibentang atau tidak. Dalam surat itu, Tengku Razaleigh tidak membayangkan sama ada dia akan menyertai undian belanjawan atau tidak, walaupun tidak akan menyertai perbahasannya.
Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.